Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijanjikan, kita bersiaran live melalui FB hari ini, dan ini adalah sebahagian daripada pre-launch talk show saya yang saya akan umumkan kemudian. Tapi ini adalah sebagai permulaan, permulaan. Jadi disebabkan oleh ada satu peringatan ataupun anniversary yang rasanya rakyat Malaysia perlu ingati, iaitu pembunuhan kejam Ketua Polis Negara yang ketiga, iaitu Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim, yang telah dibunuh dengan kejam pada 7 Jun 1974 di Kuala Lumpur. Jadi hari ini 14 Jun, bagi minggu lepas adalah ulang tahun ke-46. Jadi kita, media Malaysia, tidak banyak memperkatakan mengenai kejadian-kejadian ataupun bala bencana yang menimpa kerajaan, yang menimpa negara kita ini, dan pembunuhan kejam Tan Sri Abdul Rahman Hashim adalah salah satu daripada kejadian yang amat menyayat hati dan menggemparkan negara, dan seharusnya kita mengingati kejadian ini supaya generasi baru rakyat Malaysia ni faham dan mengenali siapa Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim dan apakah latar belakang kejadian itu, mengapa ia berlaku, dan apakah keadaan sosio-politik Malaysia pada ketika itu, ya. Dan alhamdulillah saya telah menjemput anak Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim, iaitu Tuan. Amat beruntung sebab Tuan Najib ni juga bertugas sebagai wartawan, reporter dengan New Straits Times pada masa itu, iaitu tahun 1976. Dan anak Allahyarham ini adalah antara yang terawal yang sampai ke tempat kejadian itu, kerana pada ketika itu beliau juga melalui jalan yang sama, ataupun berhampiran dengan jalan yang sama di mana ayahnya telah ditembak oleh pembunuh yang tidak dikenali. Kita akan berbincang dengan Tuan Najib, dan juga saya telah juga menjemput di sebelah kanan sekali, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Azman Ujang, mantan pengerusi bernama. Dan kedua-dua mereka ni saya amat beruntung sebab kita bertiga-tiga ni adalah di dalam industri yang sama, industri media, dan saya amat menghormati kiranya otai-otai saya ni, abang-abang saya ni di dalam industri media. Jadi mungkin kita boleh bermula dengan Tuan Najib sikit. Mungkin boleh cerita sikit sebelum kita menyentuh mengenai kejadian yang amat sedih ni, 46 tahun dahulu. Mungkin bagaimana Tuan boleh terpanggil ataupun meminati industri media ini menjadi wartawan jenayah pada ketika itu? Saya memangnya tidak minat nak menjadi reporter crime ataupun hanya saya ni daripada sejak sekolah saya memang suka menulis. Okay? Memang minat menulis. Masa saya belajar di Australia tu, kalau saya menulis surat kepada saya punya mak ke bapa ke, sampai berbelas-belas ke surat, 14 pages, 50 pages, sampai bapak saya kata dia nak kena rest, dia baca separuh, dia nak kena pause, lepas tu sama time dia akan sambung balik. Jadi apa yang diceritakan dalam surat-surat yang panjang lebar tu?
Saya saya hanya menceritakan saya di sekolah, kawan-kawan, lepas tu sekitaran sana, macam lah. You know, even apa yang saya makan, siapa yang saya minum, halal ke tak halal ke apa, semua betul lah. Semua all of that I can write up for 50 pages. Jadi tuan masa tu belajar ataupun mengambil kursus dalam bidang media ataupun lain daripada media? Semasa itu saya masih di bangku sekolah, saya buat matrikulasi. Matrikulasi. Lepas tu bila saya dah lulus, dah habis belajar di Australia, saya pun pulang dan minat untuk nak menjadi reporter tu, wartawan memang begitu kuat. Jadi saya pun apply lah pada Newsweek Times sebab semasa tu Newsweek Times ni adalah satu-satunya newspaper yang unggul, bukan yang unggul. So and then also I ada baca macam sports story kan, sports apa ni, lepas tu dia punya columnist macam Civil apa semua kan. All those are my idol lah katakan. Ada tak seseorang tokoh media yang menjadi inspirasi tuan hingga mahu menjadi seorang wartawan? Tokoh medianya tidak, tapi media as a whole because kata I like to be involved and I like to be on the scene and I like to know what is happening to the country at my fingertips. Kan, saya memang perasaan feeling ingin tahu begitu kuat kan. So saya fikir satu-satunya cara saya nak tahu the pulse of the country. The pulse of the country is to become a journalist, because once you become a journalist, you have access to everything. You have access to everything and to most of people in the government that matters. Itu tentu lah. Jadi tuan bermula di media mana? Adakah di Saya mereka letak saya di meja jenayah sebab masa tu bapa saya dia deputy IGP. Hanya because my father is a policeman, yang letakkan saya sini. Untuk dapat scoop lah tu. Atas alasan, atas andainya kononnya bapa deputy IGP, anak saya tak suka. No such thing. No such thing. Bapa saya yang paling kedekut sekali manusia nak bagi info. Tetapi kalau ada dengar-dengar sources tu boleh tanya pada dia lah. Bagi scoop. Saya boleh tanya, tapi dia akan pura-pura buat tak tahu. Bapa tak tahu. I haven't heard of that. Where did he hear from? Insider information. Where I haven't heard of that. I think you better check again. Ada sebab jadi tak boleh nak quote apa-apa dari dia lah. Tak boleh apa-apa. He will never divulge any information. Alah, dia banyak dia spend life in the SB, special branch. Jadi kerahsiaan tu memang ada lah. Sifat kerahsiaan tu memanglah susah macam nak as I say, you like trying to squeeze water out of a rock. Tapi dari segi industri media tu sendiri kan, kita lihat, adakah tuan melihat kelainan ataupun perbezaan besar lah cara yalah dulu dari segi teknologi, mungkin masa dulu typewriter kan dan printer dan sebagainya, dan sekarang ni kita ada teknologi dengan komputer lah, dengan social medianya senang buat kerja. Tapi dari segi komitmen kepada media, bagaimana lihat sekarang dengan dulu lah? Memang sebab dua zaman berbeza kan. Yalah, dulu ni I think the reporter dulu ni, pemberita media dulu, wartawan dulu memang lebih committed, lebih hardcore kan? Lebih hardcore dan mereka akan mengejar sesuatu berita tu sampai lubang tikus lah. Dudi, yes, adakah wartawan dulu ni mempunyai strong opinion mengenai sesuatu isu yang berlaku pada ketika itu? Ada opinionated?
they are not the operator, but then they are always willing to ask. They are always asking questions, and asking questions. Now, because they know mereka tahu that they are the Mandarin acting on behalf of the rakyat. If they do not ask, our leaders, pembaca tak akan tahu. See, so they are a happy medium between the Mandarin and the rakyat. Apa yang tuan tengok lacking dari segi dunia kewartawanan sekarang ni? Adakah disebabkan kurang baca, tidak ada ilmu, apa? Sebab teknologi untuk menyebarkan maklumat ni lebih bercukup sekarang ni kan. Dalam fingertip je kita boleh menyebarkan ilmu, viralkan informasi, maklumat terkini kan. Tapi mungkin ada kelemahan-kelemahan yang mungkin dari segi experience tuan tu boleh berkongsi lah dengan para pengamal media sekarang. Yang saya perhatikan sekarang ni, media terlalu banyak politicking in the sense that mereka takut sejak baru-barulah sejak tahun 90-an banyak wahyu yang turun. Banyak wahyu yang turun daripada Putrajaya oleh mereka yang berkuasa di Putrajaya, mesti spin story. Dulu news editor punya job is so different. Find angles to story, to find answers to story. Sekarang news editor punya job is to spin. Adakah dulu juga terima wahyu? Ya. Dulu tak ada wahyu, tapi tak begitu ketara. Tapi sejak kebelakangan, sejak 20-30 tahun dululah. Tak sampai. Even semasa Tun Mahathir punya time pun tak begitu ketara. Kalau dia tak ni sangat. Tapi semasa Najib ni tak. Najib macam ni, memang teruk. Memang meningkat. Because dia interference, nak spin, nak main angle ni, itu tak boleh main ni, jadi news editor new function memang dah change lagi. Because Bolehkah kita tak boleh nak katakan bukan salah reporter dia akan laporkan apa yang dia dengar dan apa yang tu, tapi bila copy reporter tu sampai ke news editor, sometimes reporter sendiri esok dia baca story lain pula story dia. lain. Adakah kita mampu mengubah keadaan ini untuk mengembalikan mandiri ataupun independence of the media? Susah ke payah? I think kalau Dalam kerangka politik negara sekarang lah. dalam kerangka politik negara sekarang, saya nampak macam sakit. Okey, kita beralih kepada Datuk Seri Azman Ujang. Tuan Najib kita ni senior. Jadi adakah maknanya overlap semasa Datuk Seri Azman bertugas atau memulakan tugas sebagai wartawan? Boleh ceritakan sikit permulaan kerjaya sebagai wartawan? Ya, semasa pembunuhan kejam Allahyarham Ayanda Saudara Najib, saya baru lebih kurang 2 tahun mencintai bernama sebagai cadet reporter. Saya ingat lagi zaman komputer masa tu, typewriter, sekiranya ada berita yang hangat ataupun hot story, tali printer tu akan berdering macam ting. Saya bilik sebelah Di Sarawak ketika di itu? Sarawak, di Kuching. Saya dengar ting banyak ting. Saya tengok dalam tali printer. Ya, dia punya macam flash lah, story flash lah. Baik pembunuhan dia. Kita dapat dilupakan. Dah jam celik dah 46 tahun pun berlalu. Bulan minggu lepas, ulang tahun ke-46. Kita nak dengar jugalah daripada Najib kisah dia. Kemudian nanti kita akan sentuh. Saya amat setuju level ataupun peringkat komitmen wartawan sekarang amat kurang berbanding dengan zaman saya dan Najib. Kalau kita nak buat story tu memang kita beri yang terbaik lah. Macam saya 36 tahun, 30 tahun dia bernama sebelum bersara dan sebelum jadi chairman kemudian.
saya memang memberi komitmen yang total lah, macam Tuan Najib juga pada CSN. Nak buat satu story tu nothing but the best effort lah, bukan cincai punya. Dan satu lagi, orang kenal saya sebagai, kalau ada press conference dia panggil saya AU kan. Ini AU, kita tak payah tanya soalan sebab saya memang tak puas hati dengan apa yang news sumber berita tu nak bagi press conference kan. Apa yang dia cakap, statement tu saya tak puas hati. Saya akan tanya, saya akan buat homework. Malah saya diberitahu oleh seorang pegawai kanan Bank Negara. Kemudian lah masa saya bagi ceramah media dengan beliau di UIA University, dia bagi tahu universiti student ni kalau nak bagi nak jadi wartawan baik, Masscom student lah, macam dia ni, dia cakap saya ingat apa? Dia cakap, saya pegawai Bank Negara tu lah, saya bekerja di bawah 3 Governor Bank Negara. Sekiranya kita mengadakan press conference esok, Governor akan tanya saya, Azman Ujang hadir ke tidak? Saya teranjak, dia tak pernah beritahu saya. Saya kata, hadir. Kita we better be prepared, dia kata, because some of this question we cannot answer. Bukan apa, saya nak berita yang terbaik dan story kita nak. Itulah komitmen sebagai wartawan. Saya masih teringat dulu sebab tugas awal 90-an kadang-kadang tu kita bersama-sama dalam satu ni, kebanyakannya saya lihat kita bersama dalam sidang media Tun Mahathir, Perdana Menteri ketika itu. Dan banyak kali saya lihat bahawa Tun Mahathir tidak berpuas hati terhadap soalan-soalan pedas dan menusuk jiwa dia. Jadi agaknya dari segi hubungan Datuk Seri Azman dengan Tun Mahathir bagaimana setelah dia melihat sebagai Datuk Seri Azman ni memang dia kadang tu dia banyak perli kepada soalan-soalan Datuk Seri itu, bagaimana? Dia biasa, dia dah tahu kan, sejak dia 22 tahun jadi Perdana Menteri peringkat pertama. Kebanyakan saya ikuti rombongan Perdana Menteri lawatan keluar negara lah, saya banyak cover lah, dan dia biasa dengan saya lah. Memang dah soalan-soalan saya tu dia dah selesai lah. Jadi itulah apa perbezaan Datuk Seri Azman ni, seorang yang berani bertanya. Jadi kadang kita lihat wartawan-wartawan muda ni lah, mungkin dia berhadapan dengan tokoh-tokoh ataupun ikon ataupun pemimpin kan. Aura pemimpin tu pun kadang-kadang tu boleh agak menakutkan kepada wartawan-wartawan muda kan. Jadi mungkin Tuan Najib boleh bagi apa nasihat? Adakah perlu kita takut untuk bertanya apa saja yang kepada pemimpin ataupun mereka yang ingin kita temu ramah tu? Bagi saya, sebenarnya kita tak perlu takut sebab kita menjalankan kita tugas dengan jujur dan ikhlas. Kita tak perlu takut. Misalnya saya dengan Allahyarham Tan Sri Gas, dia semasa dia memang di kalangan wartawan, masa tu dia memang banyak garang lah. Garang ya? Wartawan memang takut dia. Wartawan. Tapi saya suka menyoal balik. Saya bukan jenis yang telan tulis dia. Saya suka menyoal balik. Lepas tu ada ketika tu dia bertanya kat saya, why are you asking me so many questions? Why are you asking me so many questions? Lepas tu ada satu ketika tu dia memarahi saya dan dia kata, I will report you to your editor. I know who your editor is. Lepas saya kata, kalau Tan Sri nak report, dipersilakan. So dia pun true to his word, he complained to my chief editor. Lepas tu my chief editor pula. Who was your chief editor at that time? Tan Sri Kamal Ismail. He was the managing editor lah. So Tan Sri Kamal Ismail tu kata dia, my reporter, what he said, what you asked, was it true? So they yes, true, but so tapi Hamzah Ahmad tak sempat, tak bagi dia peluang to finish his two sentence. Hamzah Ahmad said, so if my reporter says it's true, what the hell are you complaining about?
Jadi editor mempertahankan Yes. wartawan ya, betul tu? Yeah. Ha. Which is what we do not have now. Now wartawan dipersalahkan. Now, apa-apa wartawan kena dulu. Tak, saya lihat kadang tu wartawan menulis dan pemimpin negara lah, kebanyakannya orang politik ya, mengatakan salah wartawan, salah kod, salah petik. Jadi editor tak defend. Tapi sekarang ni dengan adanya Kita rekod semua. record, no way that the reporter will mistake. Ada. Okey, dan ini apa ni, kita nak cerita sikit tentang komitmen news editor. Pengarang kita yang on the desk, yang bagi assignment apa semua tu kan. Dan juga bila reporter buat dia punya story tu, hantar kepada news editor dulu untuk check. Saya ada dulu news editor, Felix Abishaganathan. Ya, Abishaganathan. Ada satu ketika tu saya buat cerita crime. Saya buat intro dulu, buat satu intro dulu on the piece of paper, type 6 kopi intro saja, one piece of paper. Lalu pass to narrator. Narrator dia bagi saya, dia baca, dia buang. 6 tu. 6. The whole itu dia buang. Jadi this is not good enough. Give me another one. Bagi saya satu lagi. So saya kata, may I know what is wrong? You just go and bash out and give another one. So saya pun okey lah. Tahu tak, saya buat 6 kali. Saya tulis intro tu. 5 kali dia Intro buang. saja. 6 kali dia buang. 6 kali dia koyak, dia buang. Lepas tu saya tengok jam dah dekat pukul 8. Saya ada dating dengan saya punya cewek pukul 8. Pukul 8. Di mana tu? Di Pangsa? Dating kat Coliseum. Tahun 70 apa tu? Coliseum was a place kan? Ya, Coliseum. Ada dating. So bila dah kali yang ketujuh tu, bila kali yang dah ketujuh tu, saya berkata, Mr. Felix, this is my best. If you don't like it, you bloody well do it yourself. Kau tak suka, kau buat sendiri. Cakap dia. Tak cakap dia lah. Tak berani. So dia pun ambil kertas saya, dia pun baca. Lepas tu dia buka saja. Okay. Najib, you say that this is your best effort? Yes. Okay, now I want you to remember this. Next time you will give me nothing but your best. Okay? Itu satu So akhirnya dia terima tak yang ketujuh tu? Okay, It was a good training. because I told him that is my best. Yeah. Nowadays, you have news editor, I think pasal time. News editor kalau reporter punya 9 to 5 job. bad copy, news editor yang akan rewrite. Dia tak koyak, tak bagi. Sekarang news editor takut tak reporter. Jadi kita sekarang ni culture dia dah tukar. Kita dah sampai kepada apa yang sebenarnya yang kita nak perkatakan ya, iaitu memperingati ulang tahun ke-46 pembunuhan kejam Ketua Polis Negara Malaysia yang ketiga, iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Bagi generasi yang 70-an, 80-an mungkin boleh mengingati kan, tapi bagi generasi yang muda sekarang ni, generasi ini gambar Tan Sri, Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim, Ketua Polis Negara Malaysia yang ketiga, yang telah dibunuh secara kejam semasa dalam perjalanan beliau dalam bekerja lah, dalam bertugas pada 7 Jun 1974, iaitu 46 tahun. Beliau lahir Julai 1925. Kalau beliau masih hidup, samalah umurnya dengan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir pun lahir pada bulan Julai
1925. Dan isteri Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim, ibu kepada Tuan Najib kita, alhamdulillah masih ada ya, Puan Sri Halimah Muhammad Isa berusia 94 tahun. Jadi boleh ceritakan, saya memang banyak artikel ya, bencana telah ditulis mengenai kejadian ini. Saya baca bahawa Allahyarham ketika itu dalam perjalanan ya, untuk satu appointment ya, di pejabat Perdana Menteri atau macam mana? Tak, dia dalam perjalanan untuk attend General Border Committee meeting antara Malaysia dan Thai. Dan tuan ketika itu pun dalam perjalanan ke mana? Saya dalam masa tu dalam perjalanan nak pergi ke Bukit Mahkamah untuk menghantar saya punya kawan yang juga yang juga reporter, dia kerja dengan reporter. Reporter lah, so saya nak hantar dia ke Bukit. Berapa jauh jalan yang dilalui oleh ayahanda dengan jalan yang dilalui oleh tuan sendiri? Yes. Apa ni, satu hala juga. Di mana exactly? Okay, dia di KL tu? dia dia masuk satu lorong Kecil? lorong Lian Lian. Oh, Lian Lian. Because next to the lorong is a Lian Lian building. Kan? Lian Lian building. Di Jalan Ampang tu kan? Tak. Jalan Ampang? Dia ni of Hanculan. Raya Culan. Raya Culan. Masuk dan dia ada small road. Kan kecil je. Hanya satu kereta yang boleh masuk. Dan dia akan menembus ke jalan Tudu. Itu jalan yang selalu digunakan oleh drivernya atau macam mana? Kadang-kadang situ, kadang-kadang dia pusing lah. Tapi hari tu sebab nak cepat, dia melalui itu. Allahyarham ketika itu dia keluar daripada pejabatnya ataupun Tak, dia keluar dari rumah daripada rumah? Sebab kami duduk di Jalan Kiaping. Oh, Jalan Kiaping ya. Sepatutnya dia tak perlu pergi ke office. Sepatutnya dia pergi ke hotel Feather di Bukit Bintang untuk attend that General Border Committee talk. Tapi at the last minute ada sesuatu yang menyebabkan dia pergi ke office dia. Ke office dia ke Aman. Sepatutnya dia tak perlu pergi ke Aman. Ridiculously unscheduled. Unscheduled maknanya dia menerima panggilan lah untuk menukar schedule itu. Ya. Dari pejabat dia ke ataupun daripada orang yang Dia dapat call daripada pejabat. Pejabat. So dia beritahu dia punya agensi dia, AJCAM dia, Syed Osman Saleh. Dia kata, okay, saya kata, I jumpa you at hotel. You tak payah ikut. Selalunya Syed Osman akan datang daripada rumah dia dan dia dengan ayah saya akan pergi office lah. dalam kereta yang sama. Syed Osman akan ke depan, ayah saya dari back. So pada ketika itu beliau seorang dengan driver saja. Ya, saya. Tidakkah dia ada bodyguard? Tak ada bodyguard semasa dulu, tak ada outrider, tak ada bodyguard, hanya dia saja. Nak bandingkan sekarang ni, dia IGP pun ada outrider semua. Adakah disebab negara aman ataupun memang tidak diperuntukkan untuk keselamatan IGP? Memang tidak diperuntukkan. Memang tidak diperuntukkan. Jadi memang terdedah lah. Ya, terdedah. Dan semasa tu pula komunis sedang bangkit semula. After the fall of the Vietnam. Sebab setelah Vietnam jatuh ke komunis, jadi CPM ni ataupun dia punya PKM lah, Parti Komunis Melaya. PKM, Parti Komunis Melaya, dia dapat Semangat baru. semangat baru.
dan juga mungkin bantuan juga kan, kita tak tahu. Jadi masa tu Tuan nampak kejadian orang ramai berkerumun pada tempat tu. Yes. Jadi apa reaksi, apa tindakan? Tak, saya malu tu, tapi saya tak nampak sebab orang ramai dia berkerumun, dia jadi bahagian depan protokol tu saya memang tak nampak orang ramai penuh. Jadi hanya satu reporter Sam Juga berada di situ. dia di situ, dia nampak saya kereta berhenti di situ. Ya, pistol car. Pistol Reporter. reporter dia datang, dia kata saya, dia ada a police officer has been shot. Tapi dia tahu tak it was your father? Dia pun tak tahu. Ha. Dia pun tak tahu. So saya bagi tahu dia, tolong ambil sebanyak bukti yang boleh. Saya juga as much as we can. Saya nak hantar saya kawan ni ke Bukit Mahkamah. Daripada Bukit Mahkamah tu saya boleh turun sebab dia ada tangga. Mana you tak pergi tengok? Tak. Sebab semasa tu pukul 8 lebih and traffic jam kan. Very high. So saya pergi. Lepas tu bila saya parking kereta atas Bukit Mahkamah tu, daripada atas tu saya nampak bumbung kereta Mercedes color biru. Biru gelap atau biru biru cair? Percaya lah. Light blue. Yes, light blue. So daripada situ saya tahu hanya satu saja kereta yang ada Mercedes yang color macam tu. Di KL masa tu. Yeah. So terus saya tahu that police officer is Habib Fazal. So you tuan berlari lah. Berlari. Tangga tu, sedikit apa kan. Tapi bila saya sampai itu, bapak saya dah tak ada, mereka dah bawa dengan ambulans hospital. So sempat dah lihat Yes. di dalam kereta ayah dalam kereta tu sempat. Tak lihat dia Bagaimana keadaan dia? cermin pecah kan, kena sedahan apa ni, tembakkan peluru. Lepas saya nampaklah bekas-bekas Berapa das dilepaskan terhadap beliau? Malaysia lah saya diberitahu 11 das. 11 das. Semuanya di dada ke macam mana? 11 di mata tempat, tapi hanya satu saja yang melupusi dia punya jantung. That was the fatal bullet. Doktor pun kata kemudian kalau tak disebabkan Satu bullet tu mungkin boleh survive. Sebab bapa dia was quite fit sebab dia selalu exercise, jalankan dia main apa ni, he was quite fit. Because dia big size man, he was quite fit. So doktor kata kalau tak sebabkan satu peluru yang menembusi dia punya jantung tu, insyaAllah dia sudah tentunya selamatkan dia lah. perasaan seorang anak terkejut, sedih. Tapi boleh sedikit kongsikan the real feeling masa tu. The real feelings masa tu 6. Memang terkedu lah. Terkedu, tak tahu apa nak, tak tahu apakah sebab bapa dibunuh. Kalau dia dibunuh by komunis pun, kenapa dia dibunuh, apakah puncanya, apakah sebabnya kan. So tapi masa tu memang tak tahu siapa yang bunuh. Memang Sampai sekarang tak tahu siapa yang sebenarnya lah pembunuh lah. I mean dari segi yang setelah, adakah tuan sendiri yang menulis artikel pembunuhan ayah tu ataupun ada orang lain yang menulis? Saya sendiri yang menulis. Tapi artikel tu kebanyakannya saya ikut letak lah sebab government polis dia kata pembunuhan tu dilakukan oleh komunis. Jadi so just follow.
Apa reaksi Perdana Menteri ketika itu ya? Tuan Abdul Razak dia statementnya dia mengatakan bahawa yang kemungkinan besar yang terbabit dalam pembunuhan ayahanda tuan kan adalah elemen atau subversif komunis. Tetapi dari segi kita lihat bahawa artikel-artikel ataupun cerita ni maknanya 2 orang ditangkap ya. 2 orang setahun selepas pembunuhan tu. Atau bagaimana? Dia sebenarnya bila bapa saya dibunuh tu, Tun Razak dia tak kata komunis, dia kata anti-national. Apa maksudnya yang difahamkan difahamkan sebagai pemberita jenayah? Anti-national tu siapa sebenarnya? Kalau anti-national tu memang bukan komunis. Anti-national orang yang apa menentang kerajaan ke yang tidak tak suka? itu ada si lain. Anasi lain yang masih belum ditetapkan lagi. Berapa lama pihak polis menjalankan siasatan sebelum mereka membuat kesimpulan bahawa yang terlibat itu adalah anasir komunis? Oh, itu yang polis sendiri yang kata komunis itu pada hari kedua pembunuhan itu. Oh, mereka sudah sampai kesimpulan bahawa itu sebab komunis. Tapi Razali Shadi, Menteri Dalam Negeri ketika itu, Tinggas. Dia kata disebut komunis. Lepas tu baru disahut oleh pemangku Ketua Polis Negara ketika itu, Saksi Hanif, dia kata dia mengiyakanlah. Dia mengiyakan kenyataan tugas dan ia dilakukan oleh komunis. Tapi walaupun belum ada komprehensif punya investigation, tapi mereka dah yakin dia memang perbuatan komunis. Tapi saya terbaca artikel-artikel yang ditulis mengenai pihak media interview ya tuan ya. So tuan katakan bahawa keluarga dan tuan sendiri, saudara mara kan masih tertanya-tanya, belum ada closure. Belum ada pengakhiran yang tamat dan juga yalah sekarang ni reda lah terima apa yang berlaku kan. Tetapi seolah-olahnya masih terbuku di dalam hati tu kan. Ada juga persoalan, pertanyaan yang masih belum terjawab. Jadi apa pendapat tuan? Ialah seperti yang saya katakan, kami telah reda, tapi masalahnya walau kami dah dalam level, tapi soalan masih ditanya oleh ahli keluarga, saudara mara dan kawan-kawan ataupun orang-orang yang saya tak kenal, tapi bila mereka tahu saya ni anak kepada Datuk Abdul Majid yang mereka semua bertanya-tanya. Kes tu, daripada kes tu selesai lah. Sebab kami tak ada baca pun yang terkerucut tu kes. Mereka yang katanya. So, it's okay. Jadi 2 orang yang dikatakan anggota PKM tu ditangkap dan mereka kemudiannya digantung mati. Dan mereka pada mulanya didakwa terlibat di dalam pembunuhan ayahanda tu. Jadi boleh terangkan sedikit mengenai kes 2 orang komunis tu. Yang kedua komunis mereka ditangkap atas pembunuhan Ketua Polis Perak Asif Tongkong, dan juga dia punya pemandu kereta dia setahun kemudian. Tahun 75 lah. 75 lah. Jadi mereka ditangkap, lepas siasatan mereka ditangkap dan mereka mengaku. Dan mereka pun membuat pengakuan bahawa mereka yang bunuh Tongkong. Dan polis juga cuba nak mengaitkan mereka dengan pembunuhan ayah lah. Tapi
mereka memang tidak mengaku. Mereka hanya mengaku pada penggunaan penumpang saja. Sampai sudah mereka mereka pada awalnya dituduhlah, didakwa, charge kan for the murder of Amir Faisal, tapi at the last minute bila mereka tak mengaku, apa ni, pendakwa raya ketika tu TS Sambutan Mukti, dia menarik balik tuduhan atas pembunuhan saya punya bapa tu. Dia apa ni, ambil balik. Jadi sampai sudah mereka tak di-charge, hanya dihukum di atas, pembunuhan ketua polis Perak ketika itu kan. So selepas itu polis pun just Close the case lah. Close the case saja. Saya tanya Datuk Seri Azman sebagai pengamal media masa itu kan, apa reaksi dunia media, politik, negara kan, reaksi terhadap berita yang gempar, yang terbesar lah dalam negara ketika itu. Jadi apa pandangan Datuk Seri ketika itu? Memang berita menggempar, dan sebagai wartawan profesional, sangat semua wartawan mengharapkan penyiasatan akan menemui siapa pembunuh kan. Jadi sampai sekarang ini macam Tuan Najib kata tak ada closure. Kita pun tak tahu apa berlaku pada selepas itu kan. Macam tak ada closure. Patutnya ada closure pada kes. Mungkin adakah pada pendapat Datuk Seri, mungkin adakah kes ini boleh dibuka semula kalau ada bukti baru kan? Saya ingat soalan itu juga dah. Okey, tak apa. Kita tanya pada Tuan. Dia secara rasminya selepas 32 tahun any case file will be closed. After 35 years. 35 years. Legally speaking. Legally speaking, daripada segi perundangannya lah, lepas 32 tahun file will close. Dari segi Unless ada bukti-bukti baru irrefutable punya evidence dengan saksi-saksi baru yang mampu, yang boleh menampil membuat sumpah dan lain-lain, itu pun pulang kepada mahkamah sama ada file tu boleh dibuka ataupun belum. Bila 46 tahun, hampir setengah abad kan? So kalau dah hampir setengah abad, saya ingat saksi-saksinya pun dah tak ada dah. So mean that there is no corroborative evidence. Saya nak tanya, apa jadi dengan kereta rasmi Allahyarham? Kereta rasmi ada dekat ni Mercedes. Mercedes. Kereta tu saya difahamkan ada di polis museum. Museum ya? Yes. Dalam keadaan darah tu kata dah dibersihkan. Dah dibersihkan. Hanya malangnya warna kereta tu mereka cat semula. Cat semula, tapi mereka cat dengan Warna lain lah. Kalau krim macam ada. Itu silapnya kan dari segi penjagaan sejarah kan. Kita kadang-kadang tu kita menukar. Patutnya kekalkan dengan light blue tu. Itu yang saya rasa apa ni, beralat sikitlah. Beralat. Tapi mungkin kita boleh cadangkan balik kan kepada Museum Polis supaya kekalkan kan, supaya stay true kan to the original. Jadi sebagai kenang-kenangan mungkin untuk generasi akan datang, generasi baru ni, adakah Tuan bercadanglah untuk mengabadikan memori, pengalaman, kejadian dan apa yang terbuku kan dalam hati dan sanubari Tuan ni ke dalam sebuah buku supaya menjadi satu reference yang baik sebabnya dia menjadi satu first account kan. Sebab Tuan memang berada di tempat kejadian itu. Jadi adakah ada rancangan begitu
Yes, sebenarnya saya sedang berusaha ingin masukkan segala peristiwa ni bapa aku semacam ke dalam sebuah buku. Apa sedang usahakan lah. So, bila agaknya kita akan berpeluang lah Oh, untuk menghadiri pelancarannya? secepat mungkin sebab sekarang ni saya masih lagi cari butiran-butiran yang tertentu dan yang boleh membuatkan lagi ini penyiasatan saya. Akhir sekali lah saya ingin bertanya mengenai latar belakang ayah, di mana dilahirkan, kampung halamannya, dan sebab tokoh dia sebagai ayah kan, dalam mengemudi sebuah keluarga kan, sampai menjalankan tugas sebagai pegawai tinggi polis kan. Jadi macam mana dia garang ke, tegas ke, very strict kan, inilah kita dah tahu tadi. Maknanya rahsia memang dia berahsia betul lah. Tidak dapat tip-tip langsung. Jadi mungkin boleh terangkan sikit lagi mengenai personality ayahanda. Ayahanda ni dia punya latar belakang dia. Bapa dia dulu seorang guru besar sekolah agama Di mana tu? di Sungai Limau. Di mana tu Sungai Limau? Yan. Oh, dia orang Kedah lah kan? Kedah. Oh, orang Kedah. So bapa dia sebagai guru sekolah memang garang kan. Memang garang kan. Ada sekali tu dia balik, bapa balik dengan dia apa sekolah tu. Report card dia. Oh, report card lah. Merah tu. Satu saya merah, maths. Oh, maths. Lepas tu bapa dia ambil barang, baling ke ayah dia. Baling? Baling aja. Dia sempat duduk, lepas tu dia lari dari rumah selama 2 hari ke 3 hari. Punya garang. Mak dia tu. Mak dia apa? Mak dia apa? Saya pun macam tu ke tuan. Kalau saya ni report card dulu-dulu, kalau ada merah sikit, saya tak berani pergi kepada bapa saya. Saya pergi kepada mak saya untuk sign. Jadi bila term yang sebenar, term yang satu lagi tu, ini siapa ya? Kadang-kadang mak saya tak berani nak sign report card tu. Saya terpaksa bagi pada kakak saya. Jadi begitulah dulu garang ya. So macam tu lah agak saya. Dia dengan mistake. As a policeman pun macam tu juga. Dia memang Dia cara mendidik anak-anak ni lah. Mendidik. Semasa dia jadi deputy IGP ke polis ke macam mana, kalau saya kena saman trafik, janganlah pergi kat dia. Jangan pergi. Tak boleh tanya ya? Tak ada, dia kata tolong pergi bayar sendiri. Tak boleh. So apakah satu-satunya memori lah yang paling diingati lah tuan bersama dengan ayah? Memori Bercuti ke, balik kampung ke, makan durian sekali ke? dia yang saya paling suka sebab dia dengan saya, kami selalu main badminton. Kami selalu main badminton, dia memang suka mencabar saya supaya mengalahkan dia. Itu dengan dia in terms of that competitiveness. Daripada situ saya nampak dia cuba nak menanam sifat azam. Adakah kalau lah satu-satunya nilai yang ditanam pada anak-anaknya yang membentuk personality tuan dan juga adik-beradik yang lain, apakah nilai? Nilainya is always to tell the truth. Bercakap benar. Bercakap benar. Biar apa kita salah, biar kita dihukum, tapi kita cakap benar. Akhir kata, Akhir kata, apakah message
Tuan lah, dari segi penceritaan ini satu yang akan dibawa bersama hingga ke akhir hayat kan, suatu yang tidak boleh dipadam daripada memori Tuan, keluarga dan ibu yang masih hidup kan. Jadi apa adakah ibu pernah beri komen mengenai kes ni, yang apa komen ibu? Ibu saya pernah juga saya mengajukan soalannya siapa yang dipikir buatkan, dia kata dia tak tahu. Dia kata dia tak tahu, dia kata terserah kepada Allah, di akhirat esok akan kita tahu kisah yang benar. Tapi saya tahu dia tahu. Okey, akhir sekali tidak perlu dijelaskan panjang lebar, tetapi saya ingin bertanya sebab Tuan tinggal bersama ataupun masa tu sudah mendirikan rumah tangga. Semasa Kejadian. Masa kejadian tu masih single ke belum saya berumah tangga lagi? Masih single. Semasa tu saya masih tinggal bersama bapa. Okey, sudah tentunya bersama-sama masa tengah makan ke, bersama tengah rehat, ayah dan juga Tuan kan mesti ada berbual. Ada tak ayah tu pernah memberi satu hint sebelum beliau ni dibunuh, hint apa yang tindakan yang beliau akan ambil terhadap sesuatu lah, tak kisahlah kes ke apa? Ada tak pernah berbincang ataupun dia pernah melontarkan dia telah keluarkan sedikit rahsia? Pada malam petang malam kedua tu Sebelum kejadian? Ya, sebelum kejadian, dia tu Sehari sebelum ya. Saya sedang TV dengan dia. Semasa tu dekat TV dia tunjuk TV series Cerita apa tu? Kojak. Oh, Kojak pun polis juga. Kojak pun polis juga. Polis. Cerita polis. Lepas tu di akhir cerita tu ayah dia putus kat saya. Saya dia Gypsy, he is my policeman. Kojak is my kind of policeman. Always stands for his right. Dia pujilah. Dia puji. Apa yang dia fikir betul, itulah kata. He doesn't change his mind. He doesn't sway. Dia kata. That is my kind of policeman. So always tell the truth, and dia kata I am like that. I am like that. Itu saja yang bayangan yang bagi. Mungkin ada masalah yang dia kan, isu yang dia sedang menghadapi. So dia kata dia kata always tell the truth. Itu je. Jadi itulah semasa yang kita ada, dan saya ingin ucapkan beribu-ribu terima kasih, jutaan terima kasih malah kepada Tuan Najib bin Tan Sri Abdul Rahman dan juga yang berbahagia Datuk Seri Azman Ujang, mantan pengerusi bernama. Ini satu pertemuan ataupun diskusi yang amat berguna sekali, bukan saja untuk kita tetapi juga untuk generasi yang akan datang, supaya temu ramah ini diabadikan menjadi satu sumber informasi dan maklumat first hand daripada anak Ketua Polis Negara yang telah dibunuh secara sekejam, iaitu Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim pada 7 Jun 1974. Kita berharap dan kita amat mengharapkan sebenarnya Tuan Najib diberi umur yang panjang, kesihatan yang baik bagi menyiapkan rencana karyanya untuk menulis memoir mengenai kejadian dan juga pengalaman beliau sebagai seorang crime reporter ataupun wartawan jenayah. Dan begitu juga kita mengharapkan Datuk Seri Azman juga mungkin boleh
penulis buku kan. Kita di Malaysia ni agak kekurangan kalau kita berbanding dengan Eropah atau negara Amerika Syarikat di mana editor-editor mereka rajin menulis isu-isu macam Watergate, bagaimana benda perkara itu berlaku. So kita harap juga mungkin kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi berkenaan dengan juga Kementerian Komunikasi untuk memperbanyakkan karya-karya dan juga hasil penulisan daripada wartawan-wartawan veteran yang semakin hari semakin berkurangan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Najib dan juga yang berbahagia Datuk Seri Azman Ujang, dan selepas ni kita akan menjanjikan banyak lagi isu-isu, topik-topik yang menarik. Kita akan siapa lagi yang berkenaan dengan sejarah negara yang masih hidup lagi supaya kita dapat berkongsi. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.